Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar kelas 3 Bestari. Okay, kita berjumpa lagi di dalam sesi PDPR Sejarah. Okay, seperti biasa, setiap hari Rabu jam 7.30 pagi. Walaupun sekarang dah 7.45 pagi, tapi tak apa. Cikgu setia menunggu awak semua untuk menyertai kelas sejarah kita pada hari ini. Okey, sekarang bersama-sama dengan cikgu pada pagi ini ada 11 orang pelajar 3 Bestari. Okey, terima kasih dan tahniah kerana anda masih lagi bersemangat dan masih lagi dapat menyertai kelas seperti yang telah dirancang. Okay, dan kita mengharapkan akan ada lagi rakan-rakan kita yang lain yang akan join bersama-sama dengan kita. Okay, dari semasa ke semasa dalam tempoh kelas pada hari ini 7.30 sehingga jam 9.15 pagi. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan yang baik-baik. Okey, sihat walafiat. Okey, hashtag kita jaga kita. Okey, sekarang kita masih lagi dalam fasa PKP. Yang mana kita perlu jaga, perlu sentiasa berwaspada, jaga diri kita, jaga keluarga kita dan ikut segala SOP yang telah ditetapkan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Okay? Kita mengharapkan COVID ni akan berkuranganlah pada masa-masa yang akan datang supaya kita dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa sebelum ini. Kita tak nak normal baru ini berterusan, kita nak normal yang lama. Kita nak kehidupan kita yang sebelum ini yang boleh kita hadir kelas, hadir ke sekolah secara bersemuka dan sebagainya. Alright, itu sebagai mukadimah sikit pada pagi ini sebelum kita start kelas PDPR kita. Okey, so pada hari ini, cikgu akan masuk kepada subtajuk yang kedua. Dalam bab yang ke-6. Yang mana pada minggu lepas kita dah bincang, kita dah masuk kepada 6.1 berkaitan dengan pengenalan kesan pentadbiran barat di negara kita dalam aspek ekonomi dan sosial. Dan pada minggu lepas kita dah sentuh berkaitan dengan ekonomi moden, pengenalan ekonomi moden yang diperkenalkan oleh kuasa barat di negara kita, di Sabah dan juga di Sarawak. Siapa ingat ada berapa ciri-ciri ekonomi moden yang perlu awak tahu? Sila respon sikit. Ada berapa ciri-ciri ekonomi moden yang dah kita bincang pada minggu lepas? Siapa ingat? Bagus Irfan, bagus. Okey, ada 5. 5 ekonomi moden ekonomi moden. Okey, sebutkan satu-satu. Respon kat Telegram boleh. Cikgu sedang monitor di Telegram dan juga di voice chat. Mana-mana boleh. Okey, ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Modal yang besar, Kaizin kata. Ketiga. Okey, ketiga pun kata bukan model Ketiga modal. Model dengan modal tu lain tau. Jangan salah tulis, salah markah, tak dapat markah nanti. Modal yang besar. Tanah. Okey, memerlukan tanah lagi. Apa lagi selain daripada modal yang besar, tanah, ada 3 lagi. Buruh. Okey, buruh. Teknologi yang moden. Kaizin, Tan Zuan Yu kata buruh. Okey, lagi. Skala yang besar, pengeluaran dalam skala yang besar dan teknologi moden. So, semua sekali ada 5. Kalau kita susun mula, perlu ada modal. Modal ni untuk apa? Untuk beli teknologi moden, untuk bayar gaji buruh. Yang ketiga, buruh yang ramai. Kita perlukan juga buruh yang ramai. Kenapa perlukan buruh yang ramai? Supaya kita dapat mengeluarkan pengeluaran secara besar-besaran ataupun kita panggil skala yang besar. Dan yang terakhir, kita perlukan British perlukan tanah. Untuk urusan
dalam sektor pertanian, dalam sektor perladangan. Untuk buat satu ladang, untuk bina, untuk mewujudkan satu ladang yang besar, kita perlukan tanah yang luas. Okey, tanah yang luas untuk tujuan tersebut. Okey, itu yang kita dah bincang secara panjang lebar pada minggu lepas. Okey, pada minggu ini kita sambung lagi kepada subtajuk yang kedua, 6.2, iaitu di bawah tajuk pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Kita nak sentuh bagaimana pentadbiran barat ni dibuat berdasarkan atau berkaitan dengan sektor ekonomi. Itu kita akan bincang. So dalam 6.2 ni dia lebih kepada fakta lah. Yang lebih kepada fakta. So tolong dengar betul-betul, tolong fahamkan betul-betul. Jika ada persoalan, tak faham perkataan ke, tak faham ayat ke, sila respon. Sila tanya di Telegram ataupun di voice chat. Okay, mana-mana boleh. Cikgu tak kisah. Asalkan awak faham pada akhirnya nanti. Okay, dan standard pembelajaran kita pada hari ini adalah merujuk kepada 7.6.2, iaitu menghuraikan pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Yang mana pada akhir nanti awak dapat menghuraikan pentadbiran barat yang mana berkaitan dengan ekonomi. Yang kedua, elemen kewarganegaraan yang perlu awak capai juga pada hari ini adalah berkaitan dengan menghuraikan kepentingan sikap bermuafakat. Okey. Ini adalah sikap bermuafakat dalam memajukan negara. Pada minggu lepas 6.1 kita bincang tentang kepentingan sikap gigih dalam memajukan diri. Ni sikap bermuafakat pula. Kenapa kita kena ada sikap bermuafakat ataupun sikap bekerjasama dalam kita nak memajukan negara? So itu yang perlu awak kuasai juga, awak perlu faham. Dah perlu ada jawapan. Kenapa aku perlu bekerjasama? Apa beza bekerjasama dengan buat seorang-seorang? Mesti ada perbezaan dia. Mesti ada kelebihan dia bila kita bekerja sama dalam usaha kita untuk memajukan negara kita. Alright. Itu standard pembelajaran yang kita nak capai pada hari ini. Objektif pembelajarannya, yang pertama sekali, awak dapat membezakan perkembangan ekonomi sebelum dan selepas kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey? Yang pertama. So, awak dapat bezalah. Sebelum British datang, bagaimana ekonomi di negara kita? Dan selepas British datang, bagaimana pula sektor ekonomi yang dijalankan oleh British di negara kita. So kena bezakanlah. Yang kedua, merasionalisasikan, memberikan sebab, rasionalkan kepentingan kenapa perlu ada sikap bermuafakat dalam memajukan negara. So awak dapat dapat tahu sebab, dapat menyatakan sebab kenapa kita kena ada sikap bermuafakat ni dalam usaha kita untuk memajukan negara kita. Itulah dua objektif pembelajaran yang diharapkan awak dapat capai pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Ada dua sahaja, tak banyaklah, ada dua sahaja. Kita masuk kepada apa yang kita nak belajar pada hari ini berkaitan dengan pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Fokus kita pada hari ini adalah kepada sektor ekonomi sahaja. Sebab dalam bab yang ke-6 ni kita ada dua. Kita akan sentuh berkaitan dengan ekonomi. Satu lagi kita akan sentuh juga berkaitan dengan sosial. Ada dua perkara yang kita akan bincang dalam bab yang ke-6. Jadi fokus untuk 6.2 adalah berkaitan dengan ekonomi. Pengenalan. Kita lihat, British memperkenalkan sistem pentadbiran moden berkaitan dengan ekonomi bagi memastikan kelangsungan penguasaannya di negara kita. Dia perlu ubah. Dia tak boleh ikut cara ekonomi yang sebelum mereka datang. Sebab kalau sebelum mereka datang, kebanyakan sektor ekonomi dia menggunakan cara tradisional. Secara kecil-kecilan. Tak ada secara besar-besaran. Tak ada memerlukan modal yang sangat besar. Tak ada memerlukan teknologi-teknologi yang canggih. Tidak memerlukan ataupun tidak menggunakan tanah yang luas.
Okey, untuk tujuan pertanian dan sebagainya. Kebanyakannya menggunakan cara tradisional. Cuma adalah dibawa masuk buruh-buruh daripada luar. Itu ada. Okey, contohnya oleh Lon Jaafar di Perak. Lon Jaafar Ngah Ibrahim, kalau kita belajar dalam bab yang ketiga dulu. Mereka ada bawa masuk buruh-buruh daripada negara China untuk bekerja di lombong-lombong biji timah. Sebab tu ada kumpulan Jihin, ada kumpulan kongsi gelap Haisan di lombong biji timah itu. Itu membuktikan adanya dibawa masuk buruh-buruh oleh pentadbiran sebelum British. Oleh pentadbiran Kesultanan Melayu lah. Kesultanan Melayu oleh pembesar-pembesar yang diberi kebenaran untuk menguruskan perlombongan biji timah di negeri Perak. Okey. Itu saja. Yang lain kebanyakannya teknologi dia menggunakan teknologi secara tradisional. Okey, jadi bila British datang ke negara kita, dia perlu ubah. Okey, dia perlu ubah sistem pentadbiran ke arah sistem pentadbiran yang moden bagi meneruskan kelangsungan penguasaannya di negara kita. Okey, antaranya termasuklah dalam hal perundangan, dalam perkara-perkara perundangan, undang-undang, dia kena ubah undang-undang, mewujudkan jabatan-jabatan atau agensi kerajaan, lagi mewujudkan syarikat perwakilan dan menubuhkan sistem kewangan dan juga insurans. So, bila kita melibatkan skala yang besar ni, pengeluaran skala yang besar, modal yang besar, kita perlu ada insurans. Okey, kita kena perlu ada insurans. Sebab apa-apa yang berlaku, insurans boleh cover. Bukan sikit rugi. Kalau contohnya berlaku kerugian, bukan satu jumlah yang sedikit. Bila kita melibatkan pelaburan yang besar ni. Bukan RM1, bukan RM2. Kalau RM1 hilang, tak apa. Kalau berjuta-juta hilang, boleh jadi gila. Okey, sebab disebabkan oleh kerugian dalam pelaburan. Okey, itulah kita akan bincang. Semua itu kita akan bincang dalam 6.2. Okey, yang pertama sekali kita lihat dulu dari sudut perundangan. Dari sudut perundangan. Yang pertama. Okey, dan perundangan ni yang dibuat adalah berkaitan dengan tanah. Sebab sekarang ni British nakkan tanah yang luas. Okay, dan tanah-tanah itu adalah tanah yang dimiliki oleh penduduk-penduduk di tanah Melayu. So, pemodal-pemodal ni, bila dia nak melaburkan modal, dia nak mengusahakan tanaman di suatu tempat, dia nak meneroka tanah itu, dia kena dapatkan kebenaran ataupun dia kena dapatkan tanah tersebut daripada masyarakat tempatan. Mungkin tanah itu milik penduduk, mungkin juga tanah itu milik sultan ataupun pembesar-pembesar di negeri tersebut. Okey, jadi dia perlu beli ataupun perlu dapatkan kebenaran untuk mengusahakan tanah tersebut, sama ada secara pajakan ataupun secara pembelian terus daripada masyarakat tempatan. Jadi semua urusan itu perlu dilakukan melalui undang-undang. Sebab dia tak boleh ambil semua. Dia tak boleh ambil semua. Ada juga tanah-tanah yang perlu disimpan. Untuk simpanan orang-orang tempatan, orang Melayu. Maknanya tanah itu tak boleh disentuh. Tanah itu tak boleh dijual. Sebab dia kena lindungi juga tanah-tanah milik penduduk supaya tidak mudah diberikan kepada kuasa-kuasa asing yang lain. British nak kontrol. Dia takut juga kalau dia tak kontrol, nanti ada kuasa Jerman ke datang, penduduk pun jual ke suka hati. So tak boleh. Kena ada satu undang-undang. Kalau langgar undang-undang, boleh didakwa. Itu yang dibuat itu yang dibuat oleh British di tanah Melayu. So kita lihat apa yang berlaku. Di negeri-negeri Melayu, kita lihat dulu di negeri-negeri Melayu. Pada tahun 1913, Majlis Mesyuarat Persekutuan meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu. Ini yang pertama yang dibuat. Undang-undang pertama yang berkaitan dengan tanah adalah Akta Tanah Simpanan Melayu. Okey. Menurut akta ini, menurut akta ini, residen boleh mengisytiharkan mana-mana tanah dalam sesebuah negara ataupun dalam sesebuah negeri sebagai hak orang Melayu.
Okey, menjadi Presiden diberikan kuasa untuk mengisytiharkan mana-mana tanah dalam sebuah negeri itu adalah sebagai tanah hak orang Melayu. Mana tak boleh diambil lah. Tak boleh diambil, tak boleh dijual. Tanah itu tidak boleh dijual, dipajak gadai atau dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Itu adalah tanah milik orang Melayu. Okey. Namun begitu sebenarnya dia buat British ni cara dia buat suatu perkara, suatu undang-undang ke satu keputusan. Sebenarnya kalau awak kena ingat adalah untuk kepentingan dia, bukan kepentingan rakyat pun. Dia fikir dulu. Kenapa dia buat? Adalah untuk kepentingan dia. Okey. Dan akta ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi British. Bertujuan melindungi kepentingan ekonomi British. Dalam masa yang sama dia tak nak tanah itu jatuh kepada kuasa-kuasa barat yang lain. Dia takut juga. Okey, sebab masa ni dia bukannya menjajah terus tanah Melayu. Dia masih lagi pada peringkat menaungi tanah Melayu. Okey. Dan kebanyakan tanah yang diisytiharkan sebagai tanah simpanan Melayu itu sebenarnya kebanyakannya adalah kawasan tanah yang tidak subur. Okey. Kawasan tanah tersebut tidak subur dan tidak sesuai untuk kegiatan pertanian atau ekonomi perladangan. Maksudnya tanah yang disimpan tu sebenarnya yang tak boleh dijual, tak boleh dipajak gadai kepada orang bukan Melayu tu, termasuk British, adalah tanah yang kita katakan tanah yang kualiti rendah lah, kualiti rendah. Mana-mana tanah yang berkualiti tinggi dibenarkan untuk jual. Sebab itulah pemodal-pemodal boleh beli. Dia dah buat syarat macam tu. Okey, dia dah buat syarat macam tu untuk apa? Untuk kepentingan dia. Dia tak buat sesuatu yang merugikan. Contohnya dia kata, okey, tanah ni tak boleh. Okey, tanah A, tanah di kawasan A ni contohnya tanah yang subur untuk tanaman kelapa sawit. Dan dia isytiharkan tanah ini tak boleh dijual kepada orang bukan Melayu. So, rugilah. Okey, rugilah pemodal-pemodal Eropah yang nak melaburkan modal dalam kelapa sawit. Dia kata, tanah ni bagus ni. Tapi British buat syarat tak boleh dijual pula. So rugi dia. Jadi sebab itulah dia buat tanah simpanan ni di tanah-tanah yang tak boleh dipakai. Bukan tak boleh dipakai lah. Tanah-tanah yang tidak subur. Yang tidak sesuai untuk pertanian, itu yang disimpan. Yang tanah-tanah yang sesuai untuk pertanian dibenarkan untuk dijual kepada orang bukan Melayu. Termasuklah pemodal-pemodal Eropah. Faham tak ayat cikgu? Faham tak maksud cikgu? Ada soalan tak? Tanya. Ni kita main dengan ekonomi sikit ni. So aku kena bersedia sikit. Kita main dengan bidang ekonomi. Ada soalan nak tanya? Silakan. Cikgu menunggu soalan dulu. Kalau tak faham, cakap tak faham. Jangan tak faham tapi dalam hati tak faham. Tapi mulut cakap, faham. Okay, tak nak macam tu Tak faham, cakap tak faham. Kalau faham, katakan faham. Okay, respon sikit. Faham cikgu. Ataupun respon love ke. Okay, saya faham. Okay, faham Okay, bagus Irfan. Irfan faham. Lain boleh faham tak? Okay. Ada love. Love tu tanda faham Aku suka gitu. Okay, alright, faham. Okay. So, kalau ada soalan sila tanya Tanya terus, apa? Awak jangan fikir orang lain tak tanya, awak tak tanya. Jangan. Awak tak faham, awak tanya je. Okay, tak ada masalah. Okay, supaya last kali kita faham. Kita sendiri faham apabila habis kelas. Okay, so kita boleh teruskan bila dah faham. Alright. Okay, itu berlaku di Tanah Melayu Itu yang pertama. Dikenali sebagai Akta Tanah Simpanan Melayu. Ini juga ambil yang sebagai yang pertama. Okey, dari segi undang-undang dari segi undang-undang yang dibuat. Okey, kita lihat juga pula di negeri Sarawak. Di negeri Sarawak ada juga undang-undang yang dibuat dikenali sebagai Land Order. Okey, dikenali sebagai Land Order. Kalau jumpa soalan berkaitan dengan Land Order, itu adalah perundangan di negeri Sarawak. Kena ingat. Land Order Sarawak. Akta Tanah Simpanan Melayu, ada Melayu je,
di tanah Melayu. Di negeri-negeri Melayu. Senang nak ingat. Okay, land order yang memperuntukkan hak milik tanah simpanan. Dia, konsep dia sama je. Mungkin nama je yang berlainan. Okay, konsep dia sama. Macam tanah Akta Tanah Simpanan Melayu tadi. Cuma nama dia, nama perundangan itu dinamakan sebagai land order. Dan tanah simpanan ini adalah tanah simpanan peribumi. Okay, peribumi. Peribumi. Sebab di Sarawak, dia bukan saja ada orang Melayu. Okay, dia ada masyarakat etnik kaum yang lain. Ada Iban, Kadazan, ada Iban, Dayak, ada Murut, ada banyak lagi lah. Bajau dan sebagainya. Yang tinggal di Sabah dan juga Sarawak. Jadi dia tanah tu simpanan peribumi yang diwartakan pada tahun 1931. Itu yang pertama. Okay, apa matlamat dia? Matlamat dia adalah untuk melindungi. Kalau ada soalan, apakah tujuan land order diadakan? Adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat peribumi daripada dicerobohi oleh kaum pendatang yang membuka tanah untuk pertanian. Jadi Brooke masa ni pemerintahan Brooke telah mewartakan satu undang-undang yang disebut sebagai land order untuk memperuntukkan hak milik tanah simpanan masyarakat peribumi di Sarawak. Tujuan dia adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat peribumi daripada dicerobohi oleh kaum pendatang yang membuka tanah untuk tujuan pertanian. Sebab di Sabah Sarawak ni sebenarnya banyak pemodal-pemodal Eropah yang standby nak masuk. Boleh tak boleh je. Standby nak masuk. Sebab di Sarawak dan Sabah ni dia memang kaya dengan hasil-hasil yang boleh menguntungkan. Contohnya hasil hutan, hasil laut, ada bahan-bahan galian, yang banyak terdapat di negeri Sarawak dan di negeri Sabah. Jadi pemodal-pemodal Eropah sangat berminat. Jadi untuk melindungi tanah ini, Brooke dia tak benarkan. Dia buat satu undang-undang disebut sebagai land order, yang mana tanah itu tidak boleh dijual kepada mana-mana kaum pendatang yang nak membuka tanah di negeri Sarawak untuk tujuan pertanian. Itu yang pertama. Kemudian pada tahun 1933 pula, tadi 1931 kena ingat tarikh sikit ni. Ini 1931. Ini 1933, ini yang kedua. Dibuat pula undang-undang dinamakan sebagai Land Settlement Order. Dikuatkuasakan untuk melindungi masyarakat peribumi. So dia mungkin dia tambah baik lah. Daripada Land Order 1931 tu, mungkin ada perkara-perkara yang ditambah baik. Maka wujudlah Land Settlement Order yang dikuatkuasakan juga sama, tujuan dia melindungi masyarakat peribumi. Dan kedua-dua undang-undang ini menjadi rujukan bagi pelaksanaan undang-undang yang ketiga disebut sebagai Land Order 1948. Jadi daripada Land Order 1931, Land Settlement Order 1933, dua undang-undang ini dirujuk sebagai untuk melaksanakan Land Order 1948. Yang mana tanah Sarawak dibahagikan kepada kawasan tanah campuran. Ada beberapa bahagian tanah. Yang pertama, kawasan tanah campuran, kawasan tanah peribumi. Ni campuran ni mungkin peribumi dengan yang bukan peribumi. Tanah peribumi adalah tanah milik peribumi. Yang ketiga, tanah adat peribumi, kawasan tanah simpanan dan kawasan tanah pedalaman. Dia dah bagi-bagikan lah di dalam Land Order 1948 supaya mungkin lebih jelas mana tanah yang boleh diusahakan oleh pemodal, mana tanah yang kena simpan, mana tanah yang menjadi milik peribumi, yang kena dapatkan kebenaran peribumi ataupun adat peribumi, dan tanah-tanah di kawasan pedalaman. Ni mereka dah wartakan dalam Land Order 1948. Jadi di Sarawak ada 3 lah. Di Sarawak ada 3.
Ada Land Order, Land Settlement Order dan Land Order 1948. Okey, boleh faham? Matlamat dia sama, untuk melindungi kepentingan masyarakat peribumi daripada dicerobohi oleh pendatang-pendatang asing yang datang untuk membuka tanah bagi tujuan pertanian. Okey, itu di Sarawak. Okey, di Sabah, kita lihat di Sabah pula. Okey, di Sabah urus niaga tanah antara peribumi dan orang Eropah, okey, yang telah dilaksanakan sebelum 1888 dianggap tidak sah. Okey, dianggap sebagai tidak sah. Okey, apa-apa urusan yang dilakukan sebelum tahun 1888, mungkin sebelum SVUB ambil alih lah, okey, adalah dianggap sebagai tidak sah. Okey. Dan pada tahun 1889, Proklamasi 3. Proklamasi 3, ini undang-undang di negeri Sabah berkaitan dengan tanah. Proklamasi 3 perlindungan hak peribumi telah diwartakan. Okey, di bawah akta ini, langkah untuk melindungi hak dan kepentingan peribumi dilaksanakan. Sama seperti Sarawak, sama seperti di Tanah Melayu. Undang-undang, cuma nama undang-undang je yang berlainan. Sama dia punya tujuan dia untuk melindungi hak dan kepentingan peribumi. Dilaksanakan melalui Proklamasi 3 perlindungan hak peribumi di negeri Sabah. Okey, segala urus niaga dengan orang Eropah, apa-apa urusan dengan orang Eropah, ketua peribumi mestilah diberitahu terlebih dahulu. Boleh nak adakan apa urusan, nak pajak ke, nak sewa ke, nak jual ke, tapi sebelum sewakan, sebelum berurusan dengan orang Eropah, perlu rujuk dulu, perlu dapatkan beritahu dulu kepada ketua peribumi. Okey, maklumkan dulu. Boleh ke tak boleh ke, ataupun mungkin ada apa-apa yang perlu dibincangkan, maklumkan terlebih dahulu. Itu syarat dia. Okay, kalau tak maklum, maksudnya urusan itu tidak sah. Okay, urusan itu tidak sah. Alright. Dan penduduk peribumi mempunyai hak untuk memohon dan mendapatkan ganti rugi. Okay, mendapatkan ganti rugi. Contohnya, tiba-tiba tanah dia ada orang usahakan tanpa kebenaran. Ataupun tanah itu diusahakan tanpa diberitahu dulu kepada ketua peribumi. Dan penduduk boleh mohon dan dapatkan ganti rugi daripada individu yang mengusahakan tanah tersebut. Okey, itu undang-undang dia. Dia bagi peluang untuk bayar ganti rugi. Okey. Dan pegawai daerah bertanggungjawab untuk menjaga hak milik tanah peribumi. So, pegawai daerah dia akan pantau. Okay, adakah urusan berjalan seperti mana yang diwartakan dalam Proklamasi 3 ataupun ada yang melanggar peraturan. So, pegawai daerah akan bertanggungjawablah untuk menjaga hak milik tanah peribumi daripada jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang tidak mendapatkan tanah tersebut melalui undang-undang yang sedia ada. Ada yang terpanggil secara haram. Pertanian secara haram. Ada. Jadi untuk melindungi tanah penduduk peribumi, Proklamasi 3 diwartakan. Diwartakan di negeri Sabah. Okey, ada apa-apa soalan berkaitan dengan Proklamasi 3 ataupun berkaitan dengan Land Order di negeri Sarawak? Ada apa tanya? Okey, so kesimpulan dia untuk perundangan ini, kita boleh simpulkan kat sini. Okey. Perundangan yang melibatkan tanah. Kita boleh bahagikan kepada 3. Satu kita panggil sebagai Akta Tanah Simpanan Melayu. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, kita ada Land Order. Okey, Land Order.
di negeri Sarawak. Dan yang ketiga kita ada Proklamasi 3. Okey, Proklamasi 3, perlindungan hak peribumi. Okey, ini yang ketiga. Okey, yang ini adalah di negeri Melayu. Okey, yang ini di Sarawak. Dan yang ini di negeri Sabah. Okey. Dan land order ni pula ada 3. Land order ni ada 3. 1, 1931. Okey. Yang kedua kita ada pada tahun 1933. Dan yang ketiga kita ada pada tahun 1948. Okey, ini sebagai rumusan lah apa yang kita bincang dalam bahagian perundangan secara umumnya. Kalau boleh nyatakan macam ni, banyak orang boleh faham lah. Ada 3 perundangan yang telah dibuat. Okey, 1 di Tanah Melayu. Okey, 1 di Tanah Melayu. 1 di Sarawak. 1 di negeri Sabah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa yang tak faham tak kat sini? Adakah anda faham? Mohon respon. Alright, faham. Okay, lain faham Siapa kat sini? Saya nak tengok sikit. Sriwani boleh faham? Sriwani? Boleh, Cik. Boleh, bagus. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Yang pertama tadi, undang-undang yang berkaitan dengan tanah. Sekarang kita lihat juga undang-undang yang berkaitan dengan buruh. Sebab kita sekarang ni kita ambil buruh yang terlalu ramai. Okay, ramai buruh yang dibawa masuk dari luar untuk bekerja di Tanah Melayu. Jadi bila ramai orang luar masuk, ramai buruh-buruh daripada luar masuk, perlu ada undang-undang untuk melindungi buruh-buruh tersebut. Mungkin ada juga pemodal-pemodal yang bawa buruh ni tapi dianiayai, tak dijaga hak dia. Okey, tak dijaga hak dia, tak diberikan perlindungan yang sepatutnya, menyebabkan mereka terseksa, hidup di negara orang seolah-olah sebagai hamba. Kita tak nak. Okey, kerajaan dia tak nak macam tu. Dia nak sebagai buruh dilayan sebagai buruh, pekerja. Bila pekerja dia kena bayar gaji. Kena jaga kebajikan pekerja. Itu perlunya ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, mungkin nanti buruh di bawah masuk ni dilayan seperti hamba. Tahu hamba? Hamba dengan pekerja lain Buruh dengan hamba lain. Hamba ni dipaksa buat kerja mungkin tanpa dibayar gaji. Ataupun tak disediakan tempat tinggal dan sebagainya. Biarkan macam tu je. Terpulang pada buruh tu lah nak buat apa. So itu tak boleh. Itu yang kerajaan tak nak dan dia buat undang-undang berkaitan dengan buruh. Alright. Jadi perkembangan pesat dalam perusahaan biji timah dan juga getah menyebabkan British menggalakkan kemasukan buruh dari China dan negara India. So buruh kebanyakan yang datang adalah daripada negara China dan negara India. Yang mana buruh dari China dibawa masuk. Okey, cikgu asingkan warna lah supaya senang sikit. Okay, hijau untuk dari negara China warna kuning untuk negara India. Senang. Okey, ada 2 lah. Dari China dan dari India. Okey, dari negara China, kita lihat dulu negara China, dibawa masuk untuk bekerja di lombong biji timah. Ini daripada China. Kebanyakan orang-orang China yang dibawa masuk, mereka bekerja di lombong biji timah melalui satu sistem yang dikenali sebagai sistem kontrak. Ini undang-undang dia. Undang-undang bagaimana cara nak bawa masuk pelombong-pelombong biji timah dari negara China. Dibuat menggunakan sistem kontrak. Ini penting kena ingat. Alright. Manakala buruh dari India pula dibawa masuk secara beramai-ramai untuk bekerja di ladang getah. Bekerja di ladang getah melalui sistem Kangani ataupun Kangani. Mana-mana lah.
Asalkan ejaan dia betul. Kangani ataupun Kanggani. Ada orang sebut Kanggani, ada orang sebut Kangani. Okey. Apa itu sistem kontrak dan apa itu sistem Kangani? Itu yang kita nak lihat pada hari ini. Okey, kita lihat dulu sistem kontrak warna hijau. Ni adalah daripada buruh dari negara China menggunakan sistem kontrak untuk bawa masuk mereka ke tanah Melayu. Okey, yang mana melalui sistem ini, buruh dari China dibawa masuk ke negara kita oleh pihak majikan. Contohnya, pemilik lombong itu, dia nakkan pekerja. So, dia yang akan bawa masuk buruh-buruh daripada negara China untuk bekerja di lombong mereka. Okey, dibawa masuk oleh majikan. Okey, majikan yang bawa masuk. Dan tambang perjalanan, ni yang juga garis penting ni. Makanan, pakaian, tempat tinggal, semua disediakan oleh majikan. Okey, disediakan, juga garis sikit, disediakan oleh majikan. Okey, itu adalah sistem kontrak. Kalau ada soalan berkaitan dengan sistem kontrak, sama ada dalam soalan struktur atau esei, inilah maklumat-maklumat yang ada markahnya. Okey, yang perlu awak jawab. Kalau sistem kontrak, bawa masuk buruh dari China, satu markah. Bekerja di lombong biji timah, satu markah. Okey, dibawa masuk oleh pihak majikan, satu markah. Tambang perjalanan, satu markah. Makanan, satu markah. Pakaian, satu markah. Tempat tinggal, satu markah. Disediakan oleh majikan, satu markah. Macam itulah lebih kurang pemarkahan dia. Jadi nampak mudah tapi kena hati-hati. Jangan tukar dengan Kangani. Jangan bertukar dengan Kangani. Okey, kita lihat dulu di sistem Kangani. Okey. Yang mana sistem Kangani? Okey, apa maksud Kangani? Kangani bermaksud ketua. Kangani bermaksud ketua ataupun dipanggil tandil ataupun mandur ataupun penyelia di ladang getah. Kangani itu adalah sistem, dia ada jawatan, dia ada pemilik ladang. Dia ada pemilik ladang dan pemilik ladang dilantik seorang penyelia. Dan penyelia itulah disebut sebagai Kangani. Okey, yang akan menjadi ketua lah, ketua kepada pekerja-pekerja di ladang getah. Ataupun biasa ladang disebut sebagai mando. Okey, mando. Bukan mandul lah. Mandur. Dia lain maksud dia. Mando. Mando ni yang tukar bagi arah. Okey, kau kerja situ, kau kerja sini. Itu mando. Okey. Lepas tu kalau di kampung-kampung, kalau orang kampung lah, cikgu di pihak sekolah dulu, kalau duduk asrama tu, ada member-member yang kita gotong royong, kita sama-sama gotong royong, tapi ada member ni dia suka bagi arahan je. Kau buat kat situ, kau buat kat sini, dia tak buat kerja. Tu kita panggil, dia ni mando lah, mando. Jadi mando. Mando ni maknanya yang bagi arahan je. Okey, itu istilah dulu masa kecil-kecil tu. Alright. Itu. So maksud dia, Kangani ni adalah membawa masuk ini ketua ataupun tandil ataupun mandur ataupun penyelia di ladang getah. Okey, pemilik ladang, dia kalau di lombong biji timah, pemilik lombong itu ataupun majikan dia yang bawa masuk. Di dalam sistem Kangani, pemilik ladang akan hantar Kangani. Kangani ni yang akan pergi ke India untuk mencari tenaga buruh. Menghantar Kangani ke India untuk apa? Mencari tenaga buruh. Okey. Dan Kangani inilah yang akan uruskan tambang. Dah dapat buruh-buruh dari India, Kangani yang akan yang akan uruskan tambang. Okey. Dan perjalanan buruh tersebut ke ladang majikannya. Okey, dan perjalanan ke ladang majikannya. So dia akan uruskan tambang lah. Tambang daripada India ke tanah Melayu bukannya murah, bukannya RM1, bukan RM2. Mungkin capai ribuan ringgit. Okay, untuk bawa seorang buruh ke tanah Melayu. Okay, so apa yang perlu dibuat oleh buruh? Buruh yang dibawa masuk dari India dikehendaki bekerja dengan pemilik ladang
sehingga hutang tambang mereka selesai. Dia tak boleh berhenti kerja. Dia tak boleh tukar majikan lain. Tak boleh. Selagi hutang tambang mereka belum selesai. Sebab tambang tadi bukan mereka yang bayar. Kang Ngani yang bayarkan. Maksudnya duit tu mungkin daripada pemilik ladang lah. Pemilik ladang yang bayar. Okay. Jadi buruh itu apa cikgu? Tak faham. Buruh itu pekerja. Buruh itu adalah pekerja. Apa itu buruh? Buruh ini adalah pekerja. Okay, pekerja. Orang yang akan bekerja di Lombong, sama ada di Lombong, di Lombong ataupun di ladang. Faham? Sibani? Faham cikgu. Disebut. Sebab tu kita ada 1 Mei. 1 Mei kan dia disebut Hari Buruh ataupun Hari Pekerja. So buruh tu adalah pekerja. Okay, pekerja. Jadi British perlukan pekerja yang ramai. Jadi dia ambil pekerja daripada negara China dan negara India. Negara China digunakan sistem kontrak. Dari negara India digunakan sistem Kang Ngani. Alright. So buruh-buruh tadi ni, pekerja-pekerja yang dibawa masuk ni perlu bekerja dengan pemilik ladang sehinggalah hutang tambang mereka selesai. Lepas tu bila dah selesai, barulah mereka decide untuk balik ke India ke, ataupun cari majikan lain ke, ataupun terus nak stay kat situ pun boleh, tak ada masalah. Okay. Ataupun tak nak kerja lagi, pun terpulang pada dia apabila hutang tambang mereka dah selesai. Jadi selagi tak selesai, mereka akan bekerja di ladang itu sampailah selesai. Alright. Itu sistem kontrak dan sistem Kang Ngani. Okay, selain daripada itu juga, British menubuhkan Jabatan Hal Ehwal Cina. Ini selain daripada itu, berkaitan dengan pekerja ni juga. Disebabkan terlalu ramai pekerja daripada negara China dan negara India dibawa masuk. Jadi, British juga telah menubuhkan pada tahun 1877, British menubuhkan Jabatan Hal Ehwal Cina. Okay. Menubuhkan Jabatan Hal Ehwal Cina. Okay, bagi melindungi buruh-buruh dari China dieksploitasi oleh mana-mana pihak. Maksudnya kat sini ada satu jabatan yang akan melindungi orang-orang China ni. Sebab mungkin ada majikan-majikan yang baru masuk mereka ni, konon-kononnya sebagai buruh, sebagai pekerja. Tapi ada juga yang dia masuk tiba-tiba disuruh jadi hamba. Disuruh jadi pelacur kalau perempuan. Okay, disuruh jadi pekerja-pekerja yang selain daripada kerja yang sepatutnya. So jabatan ini akan jaga. Kalau ada mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab, tidak menjaga kebajikan orang Cina yang dibawa masuk ini, mungkin mereka akan dikenakan tindakan undang-undang. Itu untuk orang Cina. Dan kemudian bagi melindungi pekerja-pekerja ini juga, pada tahun 1882 Ordinan Buruh Kontrak diluluskan bagi melindungi pekerja. Bagi melindungi pekerja yang ada. Dan pada tahun 1908 Majlis Perundangan Singapura telah menubuhkan Tabung Imigran India. Tabung Imigran India bagi memberikan kemudahan belayar dengan percuma kepada buruh-buruh dari India yang dari Madras ke negeri-negeri Melayu. Maksudnya mereka tak perlu lagi mengharapkan tambang daripada Kang Ngani ke. So mereka boleh dapatkan bayaran tambang tu secara percuma melalui tabung imigran India yang telah ditubuhkan. So mereka tidaklah terikat dengan majikan itu dalam tempoh yang terlalu lama. So kalau terlalu lama ni kadang-kadang yalah, mereka mungkin tak selesa kat situ, tapi hutang masih lagi ada, mereka kena kerja juga. So macam kerja paksa jugalah. Jadi macam banyak masalah lah. Banyak masalah yang berlaku. Alright. Jadi perkembangan ekonomi di negara kita menarik dan menjadi tumpuan buruh dari Indonesia. Selain daripada itu, ada juga disebabkan banyaknya peluang-peluang pekerjaan dalam bidang pertanian, dalam bidang peladangan dan juga pelumbungan.
ada juga buruh daripada Indonesia nak datang ke negara kita. Hal ini demikian kerana perusahaan biji timah dan getah menyediakan peluang pekerjaan yang sangat banyak dan mereka merantau untuk bekerja sebagai buruh. Okey, sampai sekarang bukan dulu je, sampai sekarang pun ada lagi pekerja-pekerja dari Indonesia yang datang bekerja di negara kita sebagai buruh. Jadi yang bina-bina bangunan tu kebanyakannya adalah pekerja daripada Indonesia. Ada juga daripada negara China, ada juga daripada negara-negara luar lah. Tapi kebanyakannya buruh-buruh dari Indonesia. Alright, ada soalan berkaitan dengan undang-undang buruh. Yang penting kat sini awak tahulah sistem kontrak dan sistem kangani. Okay, ada apa-apa soalan? Silakan. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita teruskan kepada penumbuhan jabatan dan agensi kerajaan. Okey. Tadi kita bincang berkaitan dengan undang-undang. Okey, dia dah buat undang-undang tanah, dia telah buat undang-undang yang melibatkan buruh ataupun pekerja. Sekarang ni dia tubuhkan pula jabatan-jabatan yang baru. Okey, untuk melicinkan pentadbiran mereka berkaitan dengan ekonomi di tanah Melayu. Okey, British telah menubuhkan yang pertama sekali Jabatan Kerja Raya. Biru telah menubuhkan Jabatan Kerja Raya ataupun Public Work Department. Sampai sekarang kita ada Jabatan Kerja Raya. Kalau sebut JKR tu, JKR sekarang. Dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan pembinaan bangunan, pembinaan sistem pengangkutan, sistem perhubungan, jalan raya dan sebagainya lah. Yang melibatkan pembinaan kebanyakannya dilaksanakan melalui Jabatan Kerja Raya. Pada tahun 1872. Dan jabatan ini telah membina bangunan Sultan Abdul Samad. Jabatan Kerja Raya ni lah yang telah bina bangunan Sultan Abdul Samad. Tahu tak kat mana bangunan Sultan Abdul Samad? Sekarang masih lagi ada bangunan tu. Bangunan Sultan Abdul Samad. Tahu tak kat mana? Siapa tahu? Sekejap. Aku tunjuk pada awak lah. Mungkin ada yang terlalu lama PKP ni teringat lah bangunan tu kat mana. Okey, ni bangunan dia. Sekejap tunjuk awak. Okey, nampak tak? Okey, ni bangunan Sultan Abdul Samad. Tahu tak kat mana ni? Ni. Pernah lihat? Pernah lihat bangunan ini? Respon. Ini adalah bangunan Sultan Abdul Samad. Siapa-siapa yang belum kenal bangunan Sultan Abdul Samad ataupun dikenali sebagai depan dia ni ada satu padang tau. Ada satu bendera besar, bendera Malaysia. Tiang bendera yang besar. Okey. Yang dikenali sebagai Dataran Merdeka. Dataran Merdeka. Ini adalah bangunan Sultan Abdul Samad. Ini dibina oleh British. Dibina oleh British. Di Tanah Melayu yang ada jam besar tu. Right. So, kita balik kepada yang kita bincang tadi. Antara jabatan yang dibina ataupun diwujudkan adalah Jabatan Kerja Raya yang bina bangunan Sultan Abdul Samad, yang bina Ibu Pejabat Kereta Api Tanah Melayu, Masjid Jamek Kuala Lumpur, Karkosa Seri Negara. Ni semua dibina oleh Jabatan Kerja Raya. Okey. Selain daripada itu, British juga telah menubuhkan Jabatan Pertanian. Telah menubuhkan Jabatan Pertanian pada tahun 1905 yang bertanggungjawab memajukan tanaman ekonomi dan membangunkan industri getah. Jabatan ini membuat penyelidikan tanaman, menyediakan pakar teknikal kepada pengusaha ladang dan juga pekebun-pekebun kecil. Kesan peningkatan permintaan industri getah, British telah menubuhkan juga institusi khas penyelidikan getah yang disebut sebagai Institut Penyelidikan Getah Malaya, RRIM. Sampai sekarang wujud. Cuma Malaya ditukarkan kepada Malaysia lah sekarang. So ini diwujudkan pada tahun 1926.
Okay, selain daripada itu, bagi meningkatkan keberkesanan sistem pengairan, British telah menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air. Ini antara jabatan-jabatan baru yang telah ditubuhkan. Sebelum British datang tak ada jabatan ini. Okay. Kemudian Jabatan Pos dan Telegraf diwujudkan untuk urusan pos, dan Jabatan Kereta Api Tanah Melayu pun diwujudkan bagi urusan pengangkutan menggunakan kereta api. Bagi melicinkan urusan pengangkutan dan sistem perhubungan di negara kita. Okey, itu antara jabatan-jabatan di Tanah Melayu. Manakala di Sabah Sarawak pun sama, lebih kurang sama je, ada jabatan pos, ada jabatan pengangkutan dan sebagainya. Ada jabatan pertanian untuk jaga sektor-sektor pertanian diwujudkan di negeri Sarawak dan negeri Sabah. Contohnya sebelah ni, pejabat pos di Kota Kinabalu, Sabah. Ni pejabat pos. Okey, ni adalah stesen kereta api. Ni berhampiran dengan bangunan Sultan Abdul Samad tadi. Ada sebelah dia tu. Ni Karkosa Seri Negara yang dibina sebagai rumah tamu. Rumah tamu ataupun dulu sebagai rumah Pesuruhjaya Tinggi British yang berada di Kuala Lumpur. Okey, rumah tamu lah, rumah VVIP. Sekarang dijadikan rumah tamu. Ni antaranya adalah RRIM tadi. Ni adalah Astana Kuching di Sarawak. Okey, ni antara bangunan-bangunan dan jabatan-jabatan yang ditubuhkan semasa pemerintahan British ataupun pentadbiran British di Tanah Melayu pada ketika itu. Okey, faham Ada soalan nak tanya berkaitan dengan jabatan? Ada soalan? 1, 2, 3. Tak ada. Alright. Kita pergi kepada yang seterusnya. Kewujudan syarikat-syarikat perwakilan. Okay, pemodal Eropah dan British membawa masuk modal asing yang besar ke negara kita. So, kebanyakan modal-modal yang dikeluarkan yang masuk ke negara kita adalah daripada pemodal-pemodal Eropah dan juga pemodal-pemodal British. Okay, oleh itu, mereka telah mengimport. Membawa masuk, import ni adalah bawa masuk, beli. Import barangan-barangan secara terus dari negara-negara tertentu. Peranan ini dimainkan oleh syarikat perwakilan. Nak beli barang daripada luar ni, syarikat perwakilan yang akan uruskan, yang akan handle. Okay, contohnya dia nak buat berkaitan dengan pelombongan biji timah. So, adalah syarikat-syarikat yang berkaitan dengan biji timah yang akan handle, yang akan uruskan. Pemodal dia bagi modal, syarikat ini yang akan uruskan. So, syarikat itu kita panggil sebagai syarikat perwakilan. Okay, yang akan handle, yang akan uruskan pelombongan tersebut. Biji timah, pelombongan biji timah. Kalau urusan pengangkutan, dia akan uruskan pengangkutan tersebut. Kalau urusan import ke apa, dia akan uruskan barang itu dibawa masuk, teknologi itu dibawa masuk. Okay, semua diuruskan oleh syarikat perwakilan. Okay, contohnya, syarikat perwakilan ini juga dikenali sebagai agency house. Okay, dikenali sebagai agency house. Dikenali juga dengan nama gedung perwakilan ataupun crown agent. Okay, crown agent. Dan mereka memiliki rangkaian sistem kewangan. Okay, ada insurans, ada sistem insurans, ada syarikat-syarikat perkapalan kalau perlukan khidmat perkapalan, ada pusat penyelidikan, ada juga yang menjalankan perdagangan antarabangsa. Dan syarikat-syarikat perdagangan seperti Boston and Company, Boston Battery, Estate Agency, Harrison and Crossfield, Guthrie and Company, Barlow and Company dan Sam Darby mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan pada peringkat tempatan maupun antarabangsa. Itu antara syarikat-syarikat yang uruskanlah pertanian, peladangan, pelombongan dan apa-apa sahaja yang melibatkan urusan antara negara kita dengan negara luar. Syarikat-syarikat perwakilan ini yang akan uruskan. Dan misalnya Boston and Company menguruskan pengeksportan getah dan biji timah. Kita dah ada getah, kita dah ada biji timah. Macam mana kita nak jual kepada negara luar? Adakah kerajaan British sendiri yang pergi jual? Tidak. Dia gunakan syarikat perwakilan ini. Dan antara syarikat perwakilan yang akan eksport barang tersebut
adalah Boston and Company. Okay, Boston and Company. Dia akan uruskan, dia akan handle perkara ini, akan ekspor barang-barang tersebut ke luar negara. Ini kita sebut sebagai syarikat perwakilan. Jadi memudahkanlah urusan ekspor, urusan import, urusan melombong, urusan membuat ladang. So semua ada syarikat-syarikat yang akan uruskan. Bayar je. Pemodal cuma bayar duit je kepada syarikat ini untuk uruskan. Okay, next. Nak habis ni sikit. Okay, perwujudan sistem kewangan dan insurans. Okay. Kuasa Barat telah memperkenalkan penggunaan mata wang asing di negara kita. Dia tak pakai lagi duit-duit tanah Melayu, tak pakai. Dah lama dah sebenarnya. Sejak daripada negeri-negeri Selat lagi, kita dah gunakan mata wang asing. Masa negeri-negeri Selat, kita menggunakan, ataupun bukan kita lah, British menggunakan mata wang daripada Sepanyol. Okay, mata wang Sepanyol. Diperkenalkan pada tahun 1580, dah lama. Okay. Mata wang ini diguna pakai di negeri-negeri Melayu dan di negeri-negeri Selat pada ketika itu. Dan pada tahun 1897, British telah menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas di bawah Ordinan 8. Okay, lembaga ini diberikan kuasa mengeluarkan wang kertas negeri-negeri Selat. Okay, mata wang kertas negeri-negeri Selat. Menyebabkan mata wang kerajaan Melayu telah terhapus. Tak ada lagi pakai mata wang Melayu. Okey, kalau dulu Melayu dia pakai mata wang sendiri, ada juga mata wang. Ada duit kijang, okey, pitis di Kelantan, di Terengganu, ada duit kita panggil ni bunga emas, okey, yang bentuk bunga tu yang boleh cabut sekeping-sekeping. Itu semua adalah mata wang Melayu yang diguna pakai dulu. Tapi bila kemasukan adanya wang kertas daripada negeri Selat, maka terhapuslah penggunaan mata wang kerajaan Melayu yang digunakan sebelum itu. Dan pada tahun 1939, dolar Selat digantikan dengan dolar Malaya. Itu adalah sistem kewangan. Okay, melibatkan mata wang. Inilah antara mata wang yang diperkenalkan. Kita pun sekarang ambil konsep ini jugalah. Kalau dulu dia gunakan Ratu-Ratu Elizabeth, dia punya Pesuruhjaya tinggi, gambar di duit tersebut. Biasanya Ratu Elizabeth lah. Kalau kita sekarang, kita gunakan gambar siapa di duit mata wang kita sekarang di Malaysia? Siapa tahu? Okay, kat Malaysia kan kita ada duit kan, ada duit kita sendiri. So gambar siapa yang tercatat pada ringgit Malaysia tu? Siapa tahu? Respon sikit, siapa tahu? Ada siapa boleh jawab? Gambar siapa? Aziz. Aziz tu nama. Yang ada catat nama. Itu Governor Bank Yang ada tanda tangan tu Governor Bank. Yang gambar tu, ada gambar macam gambar yang pakai tengkolok tu. Itu gambar siapa? Ni sejarah juga ni. Kena tahu tu. Nanti tanya, itu gambar, tak tahu tu gambar siapa. Siapa dia jawab? Sekejap je tunjuk tanda gambar mata wang. Ni duit. Contoh je, tunjuk satu gambar. Ni. Ni gambar siapa ni? Kalau Aziz ni, Zeti Aziz ni, ni adalah Governor. Dan gambar ni bukan gambar dia. Sign ni dah sign Governor Bank negara yang pada ketika itu. So dia yang akan sign. So gambar ni gambar siapa? Ni sejarah ni kita belajar. Siapakah beliau? Siapakah dia? 1, 2, 3. Tak tahu Okey, so dia kata ini adalah gambar yang di-Pertuan Agong kita yang pertama dulu. Bila kita dah merdeka pada 31 Ogos 1957, baginda merupakan yang di-Pertuan Agong kita yang pertama. Yang bernama Tuanku Abdul Rahman Ibni Tuanku Muhammad. Yang merupakan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada ketika itu. Ni bukan Tunku Abdul Rahman awak jangan tukar dengan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia pertama, bukan. Ini adalah Tuanku Abdul Rahman. Nama lebih kurang sama. Dia adalah Tuanku Abdul Rahman Ibni Tuanku Muhammad. Okay, dia adalah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan
pada ketika itu, yang menjadi Yang di-Pertuan Agong kita yang pertama. Okay, so gambar dia diletakkan di mata wang kita sekarang. Okay, boleh faham okay, itu sejarah dia. So boleh tahulah gambar siapa tu. Nanti orang tanya, ni gambar siapa kat duit? Tak tahu. So rugilah tak tahu. Negara kita tak tahu. Jadi macam pelik. So kena tahu. Yang sign ni bukan sign dia. Ni sign adalah sign tanda tangan Gubernur Bank Negara. Okay, Gubernur Bank Negara. Alright. Itu berkaitan dengan mata wang. Alright, seterusnya kita lihat kepesatan ekonomi di negara kita juga menyebabkan British memperkenalkan sistem kewangan dia. Okay, kewangan moden dan insurans untuk melicinkan urusan kewangan. Okay, British menubuhkan sistem perbankan. Okay, ada bank supaya modal dari luar negara dapat disalurkan ke negara-negara Melayu dengan mudah. Okay, yalah, bila melibatkan duit yang besar, wang yang besar, modal yang besar, okay, bukan menjadi RM1, mungkin berjuta-juta, mungkin berpuluh-puluh ribu. So kalau tak ada bank, macam mana kita nak transfer duit tu? Okay, daripada syarikat Eropah, contohnya daripada British, nak laburkan duit mereka di tanah Melayu. Kalau tak ada bank, takkan mereka nak bawa duit tu pakai kapal. Letaklah guni banyak-banyak, naik kapal. Kena serangan London, habis duit tu. Okay, so mereka perlukan bank supaya mudah transfer je duit daripada bank. So bank di tanah Melayu just transfer keluar je daripada bank. Kita sekarang lah, mungkin dulu dia tak pakai kad lah, dia pakai sistem isi borang dan sebagainya. Okay, tapi sistem dia tetap sama, pakai bank. Macam kita sekarang, kita nak bagi duit pada atuk kita di kampung, ataupun ayah kita dekat KL nak bagi duit kat kita. Dia sekarang tak boleh nak balik PKP, tak boleh nak rentas negeri. So dia akan transfer je duit melalui bank. Okay, kita pun terima pun melalui bank juga. Transfer online. Sekarang lagi lah, tak payah pakai kad, pakai online je sekarang. Kalau dulu mungkin dia pakai borang dan sebagainya. So duit tu akan ditransfer melalui bank, dan bank di tanah Melayu akan dapatkan, okay, akan transfer keluar daripada bank. So mudah. Urusan itu sangat mudah. Mungkin mengambil masa seminggu, tak lama lah, okay, untuk urusan transfer tersebut. Kalau sekarang kita zaman moden sekarang, sekelip mata je transfer terus terima. Kalau dulu mungkin ambil masa lah 1 minggu ke, okay, untuk urusan tu selesai, baru dapat keluarkan. Tapi cepatlah. Kalau nak bawa berguni-guni duit daripada England naik kapal nak pergi ke tanah Melayu, berbulan-bulan baru sampai duit tu. So lambat, okay, dan berbahaya. Okay, berbahaya. So banyaklah bank-bank telah dibina di tanah Melayu. Contohnya Mercantile Bank di Pulau Pinang, Hong Kong dan Shanghai Bank di Pulau Pinang juga, The Chartered Bank di Kuala Lumpur, Ban Hing Lee Bank di Pulau Pinang. Kebanyakan bank ni di Pulau Pinang lah, sebab kat situ bermulanya pentadbiran British dulu, semasa negeri-negeri Selat. Okay, itu adalah bank-bank yang dibina pada ketika itu. Jadi bila melibatkan duit yang banyak, melibatkan modal yang banyak, dia kena ada insurans. Okay, selain pada bank, dia perlu juga ada insurans untuk cover apa yang berlaku pada kewangan mereka, pelaburan mereka. Ada syarikat insurans yang cover. So antara syarikat insurans yang famous pada ketika itu adalah syarikat Royal Insurance. Okay, Royal Insurance Company, dan juga Kian Guan Insurance Limited yang dibina di Pulau Pinang, serta Commercial Union di Ipoh. Ini antara syarikat-syarikat insurans lah. Dan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, kapal laut merupakan pengangkutan penting dalam sektor perdagangan antarabangsa. Dia dulu tak banyak menggunakan kapal terbang, banyak menggunakan kapal laut. Jadi bila melibatkan kapal laut membawa muatan yang sangat banyak ini, syarikat perkapalan juga memerlukan perkhidmatan insurans, okay, maritim, untuk melindungi kapal dagang dan juga muatan-muatan yang dibawa. Contohnya bawa biji timah, bawa getah semua. So ada insurans. Kalau diserang lanun ke karam ke kapal tu, akan di-cover oleh insurans. So perkhidmatan insurans juga, ada juga insurans macam kita sekarang lah. Ada insurans nyawa, ada insurans kemalangan, ada insurans kebakaran, perniagaan dan juga insurans harta. So untuk melindungi
kita punya nyawa melindungi lah, apa-apa yang berlaku pada kita ada di cover insurans-nya. Okey, itu berkaitan dengan insurans. Jadi British melakukan banyak perubahan dalam sistem pentadbirannya bagi menguruskan kegiatan ekonomi dengan lebih cekap. Oleh itu, menunjukkan kepentingan memanfaatkan kekayaan negara ini melalui permuafakatan dengan semua pihak untuk membangunkan negara. Dia jelas kat sini menunjukkan untuk memajukan sebuah negara, kita tak boleh bergerak sendiri. British tak boleh buat seorang-seorang. Dia kena melibatkan muafakat bersama dengan pihak-pihak yang lain. Dia muafakat bersama dengan pihak syarikat perwakilan, dia muafakat bersama dengan pihak bank, dengan syarikat-syarikat insurans, dengan pekerja-pekerja daripada China, daripada India, untuk memantapkan pentadbiran mereka di tanah Melayu, untuk memajukan pentadbiran mereka di tanah Melayu. Dengan adanya kerjasama, dengan adanya permuafakatan, segala urusan dapat diselesaikan dengan lebih mudah, dengan lebih cepat, dan mereka akan mencapai kejayaan. Itulah pentingnya sikap bekerja sama. Apa kita punya peribahasa bekerjasama yang boleh kita kaitkan? Bersatu teguh, bercerai roboh. Antaranya bersatu, bila kita bersatu kita akan teguh. Bila kita berseorang, kita akan roboh. Kita jadi tak kuat bila kita hanya berseorangan saja. So itu saja apa yang kita akan dah bincang dalam 6.2 berkaitan dengan pentadbiran British dalam bidang ekonomi yang telah dilaksanakan di tanah Melayu. Satu, melibatkan, kita rumus balik satu, melibatkan undang-undang. Yang kedua, jabatan-jabatan yang ditubuhkan. Yang ketiga, berkaitan dengan syarikat perwakilan. Dan yang keempat, berkaitan dengan sistem kewangan. Antaranya seperti mata wang. Ada bank. Ada insurans. Ini yang kita dah bincang pada hari ini. So itu saja. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Kita jumpa di Telegram untuk sesi tutorial. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.